Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu lagi kita di alam maya ini bersama saya USA dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini kita akan belajar tajuk sirah. Tajuk sirahnya iaitu pelajaran 21 unit 2. Tajuknya ialah pembukaan kota Mekah atau dalam bahasa Arab dia panggil Fathu Makkah. Objektif pembelajaran ialah mempelajari peristiwa pembukaan kota Mekah. Nak tengok apa yang berlaku, mengetahui faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apa faktor dia? Kenapa Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk mengambil alih kota Mekah itu? Yang ketiga, memahami langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Dan keempat, kelima, menjawab soalan kehebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi sebagaimana biasa. Pencetus ke pembukaan kota Mekah ini iaitu kita perlu lihat dulu sebenarnya apa isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Ustaz nak sebutkan terlebih dahulu. Antara isi perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah ialah kedua-dua pihak mesti berdamai, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Kedua-dua pihak ni maksudnya apa? Quraisy dan sekutunya, Rasulullah di Madinah dan sekutunya. Maka kedua-dua pihak ni tak boleh berperang selama 10 tahun. Apa yang berlaku ialah kabilah Bakar dan Khuza'ah yang mana mereka ini bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Sebenarnya kabilah Khuza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah. Kabilah Khuza'ah ni dia ada ikatan sekutu dengan Rasulullah. Kabilah Bakar mengikat janji dengan musyrikin Quraisy. Kedua-dua pihak, kalau begitu, mereka terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi, keterikatan mereka ialah tidak boleh berperang selama 10 tahun. Oleh kerana telah berlaku peperangan iaitu Naufal bin Muawiyah yang mengetuai Bani Bakar dengan dibantu oleh musyrikin Quraisy. Telah menyerang Bani Khuza'ah di satu tempat yang namanya Al-Watir. Mereka menyerang, musyrikin Quraisy pula bantu. Sepatutnya dia tak boleh bantu kerana dia terikat dengan perjanjian gencatan senjata. Tapi oleh kerana orang musyrikin ni perangai buruk mereka, orang tak beriman ni perangai buruk mereka, mereka memungkiri janji. Okey. Jadi apabila perkara ini berlaku, maka seterusnya Amru bin Salim Al-Khuza'i memaklumkan pada Rasulullah dengan segera. Dengan serangan itu musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Lalu Rasulullah menyusun strategi untuk membuka kota Mekah. Bila dia dah langgar ini, jadi peluang kepada Rasulullah untuk mengambil tindakan terhadap orang yang telah mungkir janji. Kemudian Rasulullah susun tentera. Pada yang pertama, kronologi pertama di Madinah, 10 Ramadan, tahun 8 Hijrah, Rasulullah bersama 10,000 tentera bergerak ke Mekah. Abu Raham Al-Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Apabila Rasulullah nak keluar daripada kota Madinah ni tak ada orang jaga. Maka Rasulullah lantik orang yang bernama Abu Raham Al-Ghifari sebagai ketua sementara. Sementara Rasulullah tak ada, dia jadi ketua. Bila Rasulullah balik, maka Rasulullah mengambil alih semula tugas memimpin kota Madinah. Kronologi kedua, Marruz Zahran, iaitu pasukan tentera Islam berhenti di Marruz Zahran. Lalu Rasulullah memerintahkan 10,000 tentera menyalakan 10,000 ungun api. Kenapa nyala ungun api ni? 10,000 ungun api, biasanya satu kelompok, satu puak kena buat satu je ungun api. Tapi ini strategi Rasulullah nak menakutkan orang Mekah. Maka Rasulullah suruh buat setiap orang satu ungun api, jadi ada 10,000 ungun api. Bila ada 10,000 ungun api, orang Mekah tengok daripada jauh, nampak suasana yang begitu terang, menunjukkan bala tentera yang begitu besar yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka dah kecut. Mereka kecut perut, mereka dah tak berani nak melawan. Ini merupakan strategi Rasulullah SAW
untuk menjadikan orang-orang Mekah rasa gerun, rasa takut dan tidak melawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sedikit petanya daripada Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ke kawasan sini, dan ini sebenarnya Taif. Ini sebenarnya adalah Mekah. Ini sebenarnya adalah Mekah, dan gambar yang saya tak tunjukkan ini, kawasan sinilah yang kita panggil sebagai Marruz Zahran. Kita boleh lihat satu peta lain lagi yang lebih dekat Ustaz sediakan. Mekah, Marruz Zahran di kawasan lebih kurang sini. Kalau kita nak tengok agak-agak lah, agak-agak berapa jauh daripada Mekah sampai ke Taif adalah 90 atau 100 km. Di Mekah, Taif. Jadi kalau kita tengok Mekah ke Marruz Zahran, dia lebih kurang macam ni, maka kita nampak lebih kurang dalam 35 hingga 40 km daripada Mekah. Jadi Marruz Zahran letaknya dalam 35 ke 40 km daripada Mekah. Bila dinyalakan unggun api, orang Mekah boleh nampak unggun api yang besar dan orang Mekah menjadi takut. Seterusnya kita lihat. Yang ketiga, Abu Sufyan meninjau tentera Islam dan terserempak dengan Abbas, iaitu bapa saudara Nabi. Lalu Abbas membawanya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan nampak cahaya besar, dia pun pergi nak menyiasat. Tapi terjumpa dengan Abbas. Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam dan diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bagi keistimewaan padanya, iaitu sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, mereka akan selamat. Jadi ini suatu kebanggaan bagi Abu Sufyan. Apabila dia masuk Islam, Rasulullah memberikan keistimewaan padanya. Siapa-siapa yang berlindung di dalam rumah Abu Sufyan, maka orang itu tidak akan diusik, orang itu tidak akan diganggu, walaupun ketika itu tentera Islam telah mula masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah. Keempat, pagi Rabu 17 Ramadan 8 Hijrah, Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Walaupun dia nampak dah dari kejauhan, tapi mereka dah tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh buat apa-apa. Mereka menerima sahaja tanpa sebarang penentangan sebenarnya, kecuali sedikit. Nanti kita akan lihat selepas ini. Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya, di rumah masing-masing atau di dalam Masjidil Haram. Abu Sufyan memberi arahan, jangan lawan tentera Islam. Kalau kamu nak selamat, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumah masing-masing, atau kalau tak sempat, masuk rumah Abu Sufyan pun boleh. Okey. Jadi itu tawaran ataupun pengumuman yang telah dibuat oleh Abu Sufyan. Yang keenam, bila sampai di Zutua, Rasulullah membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan. Ini sebelum masuklah ni. Rasulullah bagi tentera Islam kepada 4 pasukan, iaitu kepada 4 panglima, Rasulullah sendiri, Khalid bin Al-Walid, Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 4 orang ni memang merupakan nama-nama besar dalam Islam. Ini kita tengok. Ini Mekah. Ini kawasan ni Mekah. Ini. Dan ini Zitua. Lagi dekat daripada Marruz Zahran tadi. Okey. Dekat sahaja. Kemudian yang ketujuh, tiada sebarang tentangan diterima tentera Islam kecuali pasukan Khalid Al-Walid. 2 sahabat gugur syahid, manakala 12 musyrikin Mekah terbunuh. 2 orang sahabat meninggal dunia, gugur mati syahid. 12 orang musyrikin Mekah terbunuh. Melalui pasukan tentera Khalid bin Al-Walid. Kronologi yang ke-8, Mekah pada 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi, Mekah berjaya dibuka. Maknanya Mekah kalah tanpa peperangan dalam kota Mekah tersebut. Kenapa dinamakan buka ataupun dalam bahasa Arabnya Fathu Makkah? Okey. Iaitu Allah menggunakan perkataan Fathu Makkah kerana pembukaan memberi banyak kebaikan seperti semakin ramai orang yang beriman.
Pembukaan ini memberikan banyak kebaikan, lain dengan peperangan, banyak kematian, banyak kerosakan. Sedangkan Fathu ini memberikan suatu gambaran yang lebih bermakna, yang mana Islam telah mula diterima di kota Mekah. Faktor kejayaan juga ialah petunjuk Allah. Faktor kejayaan dalam pembukaan kota Mekah inilah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia petunjuk? Mimpi Rasulullah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW bermimpi masuk ke kota Mekah dengan aman. Maka mimpi itu merupakan satu petunjuk agar Rasulullah SAW mengambil tindakan demi tindakan hinggalah berjaya membuka kota Mekah. Strategi Rasulullah iaitu perancangan secara rahsia. Secara rahsia ni 10,000 unggun api. Perancangan secara rahsia, makna Rasulullah merancang secara rahsia senyap-senyap untuk pergi ke kota Mekah. Kemudian sana Rasulullah buat pula 10,000 unggun api nak menakutkan lagi orang Mekah supaya tak berani nak melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, faktor kejayaan yang ketiga, semangat jihad. Kesatuan di bawah panji Islam, patuh kepada panglima masing-masing. Ini sifat tentera Islam. Mereka patuh, mereka bersatu menyebabkan mereka berjaya. Antara faktor juga ialah kelemahan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah pun dah makin lemah. Ramai pemimpin Quraisy memeluk Islam. Tengok Abu Sufyan dah masuk Islam. Juga tengok Abbas, bapa saudara Rasulullah, juga pemimpin Quraisy dah masuk Islam. Jadi ramai di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin Quraisy dah pun memeluk Islam. Maka Quraisy menjadi makin lemah. Sebahagian pembesar Quraisy telah mati, iaitu mereka telah pun mati dalam peperangan Badar, mereka mati dalam peperangan Uhud. Jadi ramai yang telah pun mati menyebabkan kepimpinan mereka menjadi semakin lemah dan mereka sudah tidak mampu untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin kuat pada ketika itu. Langkah yang diambil selepas pembukaan kota Mekah. Setelah berjaya, orang Mekah dah tak melawan, dapat ditawan semua sekali. Maka yang diambil, langkah yang dibuat ialah menegakkan syiar Islam. Iaitu dapat dilakukan tawaf, mengucup Hajar Aswad dan memusnahkan 360 berhala dalam kota Mekah itu sendiri. Dalam Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah, dalam Kaabah ada berhala. Maka semuanya telah dihancurkan, dimusnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dibuat juga ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar iaitu suruh orang buat baik dan cegah orang buat mungkar, iaitu menyeru musyrikin Mekah memeluk Islam. Ajak musyrikin Mekah untuk mereka masuk dalam Islam. Tinggalkan penyembahan berhala, merupakan suatu benda mungkar yang patut ditinggalkan. Yang kedua, berbai'ah di Bukit Safa. Rasulullah panggil dia, Rasulullah bercakap dengan mereka di Bukit Safa dan akhirnya mereka menerima Islam sebagai agama mereka pada ketika itu. Tukar daripada penyembahan berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah menguruskan pentadbiran Mekah. Rasulullah urus pentadbiran Mekah, mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Rasulullah tak ganggu. Yang ni Uthman bin Talha dia dah jaga kunci Kaabah, Rasulullah kekalkan Rasulullah kekalkan pengurusan menjaga Kaabah itu di bawah Uthman bin Talha. Kemudian antara langkah yang diambil juga adalah memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan kesalahan penduduk Mekah ini, yang mana Rasulullah telah mengisytiharkan kemaafan kepada penduduk Mekah yang pernah mengingkari baginda dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing, yang pernah menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dulu ketika berada di Mekah. Semuanya itu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana jiwa pemaafnya Rasulullah. Apabila seseorang menganiaya pada diri baginda, Rasulullah dengan hati yang terbuka memberikan kemaafan. Tapi jangan salah faham. Kalaulah kesalahan yang dibuat itu kepada Islam, kesalahan yang dibuat itu kepada umat Islam, maka Rasulullah akan tegas mengambil tindakan. Tapi jika apa yang dibuat itu kepada batang tubuh Nabi sendiri, maka Rasulullah lebih cenderung untuk memberikan kemaafan kepada mereka. Iktibar yang boleh diambil ialah kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah berdasarkan syariat Islam agar Islam dihormati.
Kita kalau boleh, negara kita, kalau kamu semua nanti jadi pemimpin di zaman akan datang, maka buatlah undang-undang berdasarkan syariat Islam agar nanti Islamnya ini dihormati. Kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana manusia berhak mendapat kemaafan. Ini khusus kepada kesalahan individu. Antara individu kita maafkan. Jangan pula kita ni jadi AJK masjid dan pencuri-curi barang masjid, pencuri-curi duit masjid, maka kita pun kata maafkanlah dia. Tak payahlah ambil tindakan. Rasulullah pun mengampunkan umat. Ini ayat yang tak betul. Bila mana kesalahan itu dibuat kepada orang ramai, kepada umat, maka mereka perlu diambil tindakan. Kita tidak ada hak untuk memaafkan. Yang kita boleh maafkan adalah kesalahan pada diri kita sendiri. Maka kita berlapang dada, kita maafkan kesalahan yang dibuat kepada pribadi kita. Soalan keempat. Rasulullah menunjukkan sifat bijaksana semasa pembukaan kota Mekah. Bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan? Okey, kita lihat jawapan yang Ustaz sediakan. Berfikir semasak-masaknya sebelum membuat keputusan, kerana ia akan menatijahkan hasil yang baik. Kita nak bijak macam mana? Kena fikir betul-betul. Kesannya kejayaan akan mudah dicapai. Kesimpulannya, kita hendaklah berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak menyesal di masa hadapan. Okey. Jadi itu semua kita kena lakukan untuk kita ni juga menjadi orang yang bijak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penutup, sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Sila like, share dan subscribe video. Bantu Ustaz untuk menyebarkan video ini. Mudah-mudahan kamu juga dapat pahala kerana menyebarkan kebaikan. Jadi Ustaz sudahi dulu. Sekian. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.